kosong tutup yang depan ni tutup di bawah secara mendatar. Dekat jawapan pun tutup di bawah mendatar. Okay. Oleh kerana K duduk di hadapan, yang kedua ni kena tutup tegak ya. K duduk di hadapan, so tutup di belakang. Dia cara dia, kalau K depan, tutup belakang. K atas, tutup bawah. Tu dia. Jadi pada jawapan pun tutup di belakang. So jawapan K ni yang tertinggal lah. Maknanya 0 darab 1 tambah 2 darab 2 sama dengan K. Jadi K jawapan dia 4. Jawapan dia D ya. Jawapan dia D. Jawapan D ya. Okey, ni soalan peksa tahun 2012. Samalah. Nak tahu, nak tentukan jawapan, cikgu tengok jawapan akhir dulu. Tengok jawapan A, B, C, D. Cikgu dapati nombor yang kedua tu tak sama pada 4 jawapan. Jadi kita cari sahaja nombor yang kedua. Nombor-nombor lain tak payah cari. Okey, kaedah dia sama. Oleh kerana nombor tu duduk di atas, bermakna matrik yang depan ni tutup di bawah. Macam cikgu tutup tu. Kemudian tutup pada jawapan. Kemudian nombor yang cikgu nak cari tu duduk di belakang, bermakna tutup di hadapan. Jawapan pun tutup di hadapan. So, nak cari nombor di sini, nombor yang tertinggal ni kita darab lah. So, 2 darab dengan negatif 3 tambah 4 darab dengan 2. So, 2 darab negatif 3, negatif 6. 4 darab 2, 8. Negatif 6 tambah 8, dapat 2. Jadi, bila tengok jawapan A, B, C, D, nombor 2 kelihatan pada jawapan A. A lah jawapan. Boleh ya? Jadi, matrik ni dalam bentuk darab, yang depan tu tutup secara mendatar. Kemudian awak tutup di ruang jawapan ikut apa yang awak buat. Kemudian matrik yang kedua tu kena tutup secara tegak. Tu kaedah dia lah. Nanti peksa nanti awak tutup guna pensel lah. Buat tanda saja pakai pensel. Bukan hitamkan dia sampai berlubang pula kertas soalan tu. Awak buat garisan saja untuk menutupkan dia dengan pensel. Dan jangan guna bolpen ya. Kalau awak guna bolpen berlaku kesilapan, awak liquid, nombor tu hilang sekali. Pakai pensel. Kalau tersilap, padam dengan eraser, nombor tu timbul balik semula. Jadi gunakan pensel lah. Okey. Rasa cikgu okey dah tu. Boleh kan? No problem. No problem. Okey, yang ini satu lagi soalan matriks. Ni soalan matriks. Kita nak cari nilai K di sini. Awak boleh pilih di mana K yang awak suka. Di sini ada K dan di sini juga ada K tambah 5. Pilih mana-mana. Katakan cikgu pilih K tambah 5 lah. Cikgu pilih K tambah 5. K tambah 5 ni duduk di atas ya. Duduk di atas. K tambah 5 duduk di atas. Bermakna matrik yang depan ni dalam bentuk darab ni kena tutup di bawah. Kemudian matrik yang di tengah ni pun tutup di bawah. Jawapan pun tutup di bawah. Okey. Kemudian K tambah 5 duduk di belakang. Bermakna matrik yang kedua ni bila K tambah 5 duduk di belakang, matrik yang kedua ni tutup di hadapan. Okey, matrik yang tengah ni pun tutup di hadapan. Kemudian pada jawapan pun tutup di hadapan. Okey, kemudian matrik ni dalam bentuk darab. Jadi cikgu darab lah. 0 darab negatif 3 tambah 2 darab dengan 7. Lepas tu tambah ni dibawa turun. 0 dibawa turun. Sama dengan dibawa turun. K tambah 5 dibawa turun. Jadi 0 darab negatif 3, 0. 2 darab 7, 14. Kemudian cikgu nak K, 5 pindah jadi tolak. Jadi K adalah 14 tolak 5. So jawapan K adalah 9. Ada siapa nak tanya respon? Alif Zakwan, boleh? Ada tak Alif Zakwan di talian?
Muhammad Aslam, okey. Senyap ni. Nur Syani. Nur Syani ada? Nur Syani buat rakaman ke? Siapa yang buat rakaman, share dengan cikgu ya. Okey. Banyak ni. Kita pergi pula insurans. Okey, kita pergilah insurans. Ni tajuk baru pertama kali. Tajuk ni diperkenalkan di KSSM, tajuk insurans. Apakah risiko? Okey. Cikgu nak tanya Natasha Adira di kelas 5 ES. Apa dia risiko? Risiko ni dipanggil apa? Natasha? Mana satu? A, B, C ataupun D? Risiko. Dia dipanggil mana satu? Insurans, tanggungan, ketidaktentuan, kemungkinan mengalami kerugian. Nur Ayuni, apa jawapan Nur Ayuni rasa-rasanya? D. Kemungkinan mengalami kerugian. Itu makna risiko dalam tajuk insurans. Okey, yang ini kita nak isi di tempat kosong. Soalan di tempat kosong. Cikgu nak tanya Habibah Mansyarah daripada 5AC. Habibah Mansyarah, apa jawapan A dia Habibah? Ada A, B, C, D tu. Cikgu nak jawapan A. Insurans adalah perjanjian antara. A itu apa? Habibah Mansyarah, apa jawapan A di situ? Senyap pula. Adnin, bantu cikgu Adnin. A itu apa jawapan? Apa jawapan A? Insurans adalah perjanjian antara. Cepat. A tu nak tulis apa? Syarikat insurans. Dengan B, Irfan. Apa jawapan B, Irfan? B, apa jawapan? Insurans adalah perjanjian antara syarikat insurans dengan pemilik insurans. Dengan pemegang polisi. Jangan tulis pemilik insurans. Tak kena dari segi apa kata-kata dalam insurans lah. Pemegang polisi. Bagi melindungi risiko tertentu berdasarkan apa jawapan C? Siapa tahu? Yugita. Insurans. Apa jawapan C? Bagi melindungi risiko tertentu berdasarkan. Jawapan C apa? Kontrak insurans. Awak kena baca buku teks. Dalam buku teks ada ni. Soalan ni pun cikgu ambil daripada buku teks ni. Dengan bayaran, nak letak D tu jawapan apa? Siapa tahu jawapan D? Premium. Bagulah, betul. Dengan bayaran premium yang ditetapkan. Tu dia. Manalah tahu Cikgu Azman dia bagi soalan macam ini. Ada 4 tempat kosong, dapatlah 4 markah. 1 tempat kosong, 1 markah. Nyatakan akibat mengelak cukai tanah. Kalau cukai tanah tak bayar, apa akan jadi? Itu dia. Pengelakan cukai tanah boleh menyebabkan tanah dirampas. Huraikan maksud cukai jalan. Siapa tahu apa makna cukai jalan? Cukai jalan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki, tertinggal I, yang memiliki kenderaan seperti motosikal dan kereta. Nyatakan 3 contoh perkhidmatan yang boleh dikenakan cukai perkhidmatan. Siapa boleh bagi contoh? 3 contoh cukai perkhidmatan. Contoh?
perkhidmatan hotel, insurans dan telekomunikasi. Anak-anak okey tak ni? Senyap ni. Okey. Okey. Fokus fokus. Makna senyap tu fokus. Jangan tidur. Ini apa yang cikgu bagi ni ulang kaji untuk ujian ni. Okey, hari ni mengisi tempat kosong lah. Baca soalan. Amani membeli insurans hayat daripada syarikat C dan D Sendirian Berhad dengan harga 4 juta. Kaya dia ni. Jadi siapakah pemegang polisi? Siapa pemegang polisi? Amani. Dah tentulah Amani. Kemudian syarikat insurans. Apa nama syarikat insurans? Syarikat C dan Sendirian Berhad. Kena tulis ayat penuh. Jangan tulis syarikat C dan D. Sendirian Berhad tu tak tulis. Dah tak betul. Salin semua. Kemudian apa risiko dia? Apa risiko dia? Risiko kalau tak membeli insurans hayat ni. Apa risiko dia? Tu dia. Kematian, penyakit kritikal dan hilang upaya. Keilatan. Keilatan. Patutnya anak-anak pun baca buku ni. Kalau awak baca buku, tengok buku teks, pengetahuan awak lebih daripada pengetahuan cikgu. Okey, yang ini. Ini. Syakila terlibat dalam suatu kemalangan kereta yang mana dia menanggung kos pembaikan kereta. Jadi bila aksiden dah tentu kereta dia rosak. Jadi untuk baiki kereta dia, dia menanggung kos RM1,400 dan kos perubatan ditanggung RM690. Nyatakan jenis-jenis insurans yang boleh melindungi kerugiannya. Jadi, siapa nak jawab ni? Jenis-jenis insurans yang boleh melindungi kerugian dia. Apa jawapan? Insurans motor. Pandai. Bagus. Lagi? Insurans perubatan. Insurans? Perubatan dan kesihatan. Bagus. Lagi? Insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri. Okey. B pula, dia hanya mendapat bayaran pampasan sebanyak RM1,100 bagi pembaikan keretanya. Jelaskan situasinya. Apa jawapan soalan B ni? Maknanya kos baiki kereta RM1,400. Syarikat insurans dia bayar pada Syakila ni RM1,100. Kenapa tak bayar RM1,400? Maknanya dia ada deductible sebanyak RM300. Maknanya kalau cikgu semak RM1,400 tolak dengan RM300 dapatlah RM1,100. RM300 ni adalah deductible. Jadi insurans motornya ada peruntukan deductible sebanyak RM300. Sebab itu dia dapat RM1,100. Daripada kos RM1,400 baiki kereta. Okey yang ini. Cantik comel kucing tu. Maklumat berikut menunjukkan suatu situasi Darus membeli polisi insurans untuk melindungi dirinya sekiranya dia kehilangan barang berharga ketika bercuti ke Bali selama seminggu. Jadi yang mana satu sepatutnya insurans yang diambil? Kalau dia perjalanan. Bagus. Dah tentu dia ambil insurans perjalanan. Yang ini memang tak patut salah lah. Takkan dia bercuti ke Bali, dia nak ambil insurans kebakaran. Sudah. Ataupun dia pergi ke Bali, naik kapal terbang, dia ambil insurans motor. Okey. Okey, yang ini Darwis membeli satu insurans hayat. Premium tahunan yang perlu dia bayar ialah RM191. Diberi bahawa kos setiap RM1,000 adalah RM1.91. Hitung nilai muka insurans yang dibelinya. Jadi soalan ini anak-anak yang dikasihi dia ada formula. Jadi premium tahunan dia yang di sini adalah 191.
Jadi premium tahunan ni dia ada formula. Premium tahunan ni formula dia adalah nilai muka insurans bahagikan dengan kos. Kos yang diambil RM1,000 dan nilai dia RM1.91. Jadi premium tahunan ni, tolong jangan lupa anak-anak, dia ada formula. Formula dia nilai muka tahunan, nilai muka insurans bahagikan dengan kos, darabkan dengan nilai bayaran kos. Macam cikgu tunjuk ni. Tu dia. Premium tahunan, formula dia nilai muka insurans bahagikan dengan kos dia RM1,000, darabkan dengan RM1.91. Jadi berapa nilai muka insurans yang perlu dibayar? Jadi premium tahunan di sini awak gantikan dengan nilai yang diberi 191. Gantikan dengan nilai yang diberi 191. So daripada sini awak darab silang, dapatlah jawapan nilai muka insurans, iaitu RM100,000. So nilai muka insurans dia kena bayar RM100,000. Jawapan dia C. Jawapan dia C. Boleh Okey, yang ini cuba jawab soalan ni. Jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan RM1,000 bagi insurans hayat yang ditawarkan oleh syarikat Cemerlang. Tengok situ. Tempoh 10 tahun, lelaki, perempuan, umur diinsurans 25. Untuk 10 tahun lelaki RM2.12, perempuan RM2.9. Kalau seumur hidup 25 tahun, lelaki RM9.12, perempuan RM10.04. Kemudian untuk 30 tahun pun ada ditulis di situ. Encik Amin ialah seorang yang sihat dan bukan perokok. Dia ingin membeli insurans seumur hidup dengan nilai muka RM300,000. Sekiranya dia berumur 25 tahun, berapakah yang perlu dibayar setiap tahun? Jadi kita nak cari premium lah. Premium tahunan dia berapa Jadi seumur hidup, jadi kita pergi ke jadual, kita tengok jadual di ruangan seumur hidup. Jangan tengok di tempoh 10 tahun pula. Kemudian umur Cik Amin ni 25 tahun. Tengok pula 25 tahun. Kemudian Cik Amin ni pula seorang lelaki. Tengok ruangan nilai untuk lelaki. Tu. Jadi kos dia RM1,000. Jadi untuk lelaki dia kena RM11.12. Tu dia. Sebab Encik Amin tu adalah lelaki Jadi kos RM1,000, nilai dia adalah RM11.12. Jadi untuk cari bayaran yang perlu dibayar setiap tahun ataupun premium tahunan dia, itu formula dia. Formula premium tahunan, maknanya nilai muka insurans bahagi dengan RM1,000, darabkan dengan RM11.12. Dan nilai muka insurans yang diambil oleh Encik Amin adalah RM300,000. Tengok dekat soalan ni. So gantilah nilai muka insurans ni dengan RM300,000. Kemudian anak-anak kira, dapatlah jawapan dia. RM3,336 premium tahunan. Okey. 5ES, 5AC. Faham ke tak faham apa yang cikgu terangkan ni? Faham. Bagus. Jadi cikgu harap bila cikgu Azman buat soalan, semua yang ada dapat 100 markah. Boleh? Boleh? Boleh. A+. InsyaAllah cikgu. Alhamdulillah. Okey, yang ni awak cuba kira pula. Cuba kira, cikgu bagi peluang untuk kira pula. Cuba kira. Jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan RM1,000 bagi insurans hayat yang ditawarkan oleh syarikat Cemerlang. Tengok jadual di situ. Faridah ingin membeli insurans hayat untuk jangka masa 10 tahun bernilai RM200,000. Sekiranya dia berumur 30 tahun dan bukan perokok, hitung premium tahunannya. Okey, tolong kira. Apa jawapan premium tahunan? Cikgu Dania okey? Cikgu Dania okey? Okey, premium tahunan ni. Okey.
Farida ni dah tentulah perempuan. Kemudian jangka masa dia 10 tahun. Jadi awak tengok dekat jadual, tengok 10 tahun. Tu. Jangan tengok semua hidup, dia kena selari dengan soalan. Kemudian umur dia 30 tahun. Tengok dekat 30 tahun. Umur dia 30 tahun. Kemudian Faridah ni perempuan. Jadi kena tengok di ruangan perempuan. Lepas tu tengok dia punya kadar dia. Okey. Tu kadar dia sebab dia perempuan. RM2.12 untuk kos RM1,000. Jadi kos RM1,000, bayaran dia RM2.12. Jadi untuk kira premium tahunan, kita jangan lupa formula dia tadi. Nilai muka insurans bahagi dengan RM1,000 darab dengan RM2.12. Dan nilai muka insurans tu kita ganti dengan RM200,000. Dan bila tekan kalkulator, menggelegak jawapan dia keluar. RM424. Dapat tak anak-anak jawapan 424 ni? Dapat. Bagus. Pandai. Okey, yang ini. Yang ini tolong cuba kira. Ini rasanya boleh buat ni. Siapa dapat jawab, cikgu bagi 4 ekor kucing tu. Comel semua. Cepat. Apakah dia punya deductible? Berapakah jumlah deductible daripada insurans motor? Boleh. Nurul Sazwani 5 ES. Apa jawapan dia Nurul Sazwani? B. Pandai. Jawapan dia B ya. Senang sangatlah. 650 tolak dengan 500 lah. Jumlah deductible dari insurans motor 650 tolakkan dengan 500. Jadi jawapan dia B. Macam itulah. Okey, yang ini. Ini tolong kira ni. Jadual berikut menunjukkan perincian insurans perubatan yang ditawarkan oleh 2 buah syarikat P dan Q di situ. Dalam kes menuntut kos perubatan sebanyak RM10,000, pelan polisi yang manakah boleh memberi pampasan yang lebih tinggi kepada pemegang polisi? Adakah daripada syarikat P ataupun daripada syarikat Q? Jadi yang ini kena kira satu demi satu. Kemudian kita nak lakukan proses perbandingan antara 2 syarikat yang mana boleh memberi pampasan yang lebih tinggi. Mana kena kira satu-satu lah ni. Okey, syarikat P ni jumlah tuntutan maknanya 10,000 tolakkan dengan deductible 800 darab dengan co-insurance 80/100. Janganlah ambil yang belakang 20 ni untuk pemegang polisi ya. Yang belakang ni untuk pemegang polisi, yang depan untuk syarikat insurans. Jadi syarikat insurans ni adalah P. Jadi tuntutan yang diberi 7,360. Kemudian kita cari pula untuk syarikat Q. Syarikat insurans Q. Maknanya 10,000 tolakkan dengan deductible 500 darabkan dengan co-insurance 75/100. So 7,125. Jadi jelas dan nyatalah. Kita nampak bahawa polisi yang ditawarkan oleh syarikat P boleh memberikan pampasan yang lebih banyak kepada pemegang polisi. Sebab syarikat P dia bayar 7,360 sedangkan syarikat Q 7,125. Rendah daripada syarikat P ya. Boleh faham tak ni anak-anak? Boleh. Okey. Bagus. Dia sebenarnya tajuk insurans dengan percukaian ni dia tak adalah susah mana. Yang penting sekali anak-anak yang ada dalam talian ni awak banyakkan buku rujukan. Beli buku-buku rujukan di kedai buku dan study daripada situ, banyak contoh akan nampak. Lama-lama kita akan kuasailah tajuk ni. Tajuk insurans dan juga tajuk percukaian. Okey, yang ini, cuba lihat soalan ni pula. Ramli telah menjalani pembedahan mata dengan kos perubatan sebanyak RM8,500. Polisi insurans perubatan dan kesihatan yang diambil oleh dirinya mengenakan deductible sebanyak RM500
Dan co-insurance 90%, 10%. 90% untuk syarikat insurans, 10% untuk pemegang polisi. Jadi pemegang polisi di sini Ramli lah. So A di sini, berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Ramli bagi kos perubatannya? Jadi awak kena ambil deductible tambah dengan co-insurance. Dapatlah jumlah yang perlu dibayar oleh Ramli. Kemudian B pula, berapakah jumlah kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat insurans? Boleh? Boleh kira? Jadi deductible Ramli ni RM500, co-insurance dia RM8,500, kos perubatan, tolakkan dengan deductible RM500, darabkan co-insurance pemegang polisi Ramli adalah 10%. So kita dapatlah jawapan dia 800. Jadi berapa jumlah yang perlu dibayar oleh Ramli? Bermakna bayaran deductible tambahkan dengan bayaran co-insurance. So Ramli akan bayar 500 tambah 800. Jadi jawapan dia 1,300. Cikgu harap awak faham bagaimana nak menyelesaikan soalan ini. Cikgu bimbang nanti minggu depan naik soalan begini, ada yang tak boleh jawab. Itu kaedah dia lah. Kaedah mencari jawapan. Kemudian, berapa kos yang dibayar ataupun yang ditanggung oleh syarikat insurans, awak boleh tolak lah. 8,500 tolakkan dengan 1,300. Ataupun 90%, darabkan dengan baki kos perubatan. Dapat juga jawapan yang sama. Okay, jumlah yang perlu dibayar oleh Ramli, cikgu dah kira tadi. Okey, kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat insurans. Jadi ambil kos perubatan 8,500, tolakkan dengan kos yang dibayar oleh Ramli 1,300. 7,200 itu dia. Boleh ya? Okey. Okey, yang ini. Ini kita nak cari premium kasar. Hitung premium kasar yang perlu dibayar bagi mesin jentera itu. Sebuah bangunan milik Rahman telah diinsurankan sebanyak RM600,000. Bangunan ini dianggarkan mengalami kerugian akibat kebakaran sebanyak 2%. Jadual di bawah menunjukkan kadar premium bagi setiap RM1 untuk melindungi bangunan tersebut. Jadi kos operasi dan kendalian 15%, rizab kerugian luar jangka 20%, pulangan daripada premium yang dilaburkan 4%. Hitung premium kasar yang perlu dibayar bagi mesin jentera itu. Okey, premium tulen, kita dah ajar tadi kan. Premium tulen ni kadar risiko kalikan dengan nilai yang diinsurankan. Jangan lupa ni formula ni. Jadi kadar risiko dia 2%. Mana cikgu tahu? Ada dalam soalan di atas. Nilai yang diinsurankan RM600,000. Jadi bila kita kira di sini, jawapan dia RM12,000. Ini bayaran untuk premium tulen. Bayaran premium tulen. Jadi premium tulen dia RM12,000. Okey, bebanan. Ini formula untuk cari bebanan, kos operasi plus tambah reserve kerugian, tolak perolehan pelaburan. Gunakan yang ada dekat jadual. Dalam jadual ada kos operasi dan kendalian, lepas tu ada reserve kerugian, ada juga pulangan daripada premium yang dilaburkan. Jadi kos operasi, ambil premium tulen ni, RM12,000 ni, darabkan dengan 15% daripada kos operasi. Tambah reserve kerugian, ambil premium tulen RM12,000, darabkan dengan 20% daripada reserve kerugian dalam jadual ni. Tolak dengan 12%, RM12,000, darabkan dengan peratus untuk pulangan daripada premium, 4%. Jadi bila anak-anak kira satu demi satu, dapatlah jawapan 3,720 sebagai bebanan. Jadi untuk premium kasar, tu dia punya formula dia. Premium tulen tambah bebanan. Ini formula untuk mencari premium kasar.
Makna premium tulen 12,000 tambahkan dengan bebanan 3,720. So jawapan dia 15,720 sebagai premium kasar. Jadi nampak apa makna premium tulen, apa makna premium kasar. Ingat dia punya formula-formula yang cikgu bagi ni. Okey, ini dah mudah lah, soalan mudah. Ni. Sebuah mesin basuh berharga RM2,640. Selepas cukai jualan dikenakan. Makna selepas cukai, harga dia 2,640. Dan kadar cukai jualan tu 10%. Hitung harga mesin basuh sebelum cukai. Jadi kalau dikenakan cukai, maknanya dia jadi 110%. Macam itu anak-anak. Maknanya kalau dikenakan cukai 10%, dia jadi 100 tambah 10. 110%. Harga asal akan jadi 100%. Jadi maknanya kalau kita kira di sini, kadar cukai 10%, dia akan jadi 100 tambah 10, 110. Jadi 110% ni untuk harga selepas cukai 2,640. Jadi kalau nak harga asal merujuk kepada 100%. Jadi awak kira lah di sini 100 bahagi 110 darabkan dengan 2,640. So dapatlah jawapan untuk harga sebelum cukai. 2,400. Maknanya harga cukai tu RM240 lah. Sebab 2,400 dia pergi kepada 2,640. Mana cukai dia 240 kan. Okey. Okey, kemudian tengok B pula. Tadi A, B pula berapakah amount bagi cukai yang dikenakan? Tolak je lah kan. Jadi amount bagi cukai 2,640 tolak dengan 2,400. Jadi amount bagi cukai adalah RM240. Okey anak-anak, okey tak ni? Senyap ni? Boleh? Okey. Okey cikgu. Ya, okey tu kena bersemangat. Okey. Ada 38 je ni. Mana lagi? $38 ni. Okey, tengok soalan ni pula. Encik Man membeli kad perubatan yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Deductible RM500. Co-insurance 10%. Berapakah wang yang harus dibayar oleh Encik Man kepada pihak hospital jika jumlah bil perubatan adalah RM5,000? Okey anak-anak, cikgu bagi masa 1 minit untuk cari jawapan. Kita nak jumlah bil perubatan. Jumlah bil perubatan dia RM500. Jadi berapa yang harus dibayar oleh Encik Man? Deductible dia RM500 dan co-insurance dia 10%. Kira. 1 minit tolong kira. Wang We Wen ada tak dalam talian? Wang We Wen. Ada. Wang? Ada. Ada. Janani ada, Janani. Janani? Where are you? Ada cikgu. Ada. Tolong kira Janani. Apa bayaran, berapa wang yang harus dibayar oleh Encik Man? Deductible dia RM500. Co-insurance 10%. Darab dengan 5,000 tolak 500. Dapatlah co-insurance dia. 450. Jadi wang yang harus dibayar oleh Encik Man dah tentulah deductible tambah dengan co-insurance. Jadi deductible dia 500, co-insurance dia 450.
Jadi Encik Man akan bayar RM950. Cikgu rasa soalan ni boleh buat. Jangan besok keluar dalam ujian, salah pula jawab soalan macam ini. Simple saja. Boleh ya? Jadi co-insurance 10% darab dengan kos perubatan RM5,000. Jangan lupa tolakkan dengan deductible RM500. Itu kaedah pengiraan dia. Boleh ya? Okey, yang ini. Ni. Insurans yang dibeli oleh Ahmad untuk botnya mempunyai deductible sebanyak RM5,000. Jadual berikut menunjukkan kerugian keuangan bagi setiap botnya dalam tahun ini. Jadi bot P kerugian dia RM5,500. Manakala bot Q kerugian dia RM6,000. Berapakah jumlah tuntutan yang boleh dibuat oleh Ahmad? Jadi kena kira satu-satu lah. Okey. Bot P kerugian dia RM5,500. Deductible dia RM5,000. Boleh tak buat tuntutan? Boleh. Sebab kerugian melebihi daripada deductible. Jadi berapa pampasan yang dia akan dapat? Bermakna RM5,500 tolak dengan RM5,000. Jadi dapat RM500. Manakala bot Q pula kerugian dia RM6,000. Deductible RM5,000. Boleh tak buat tuntutan? Boleh. Berapa bayaran pampasan? RM6,000 tolak dengan deductible RM5,000. Dapat RM1,000. Jadi berapakah jumlah tuntutan? Jumlah tuntutan, ambil yang kedua-dua jawapan ni, tambah sajalah. Jadi jumlah tuntutan yang boleh dibuat oleh Ahmad, RM500 tambah dengan RM1,000. RM1,500. Itu dia. Seronok juga belajar tajuk ni. Tu. Okey. Yang ini, tolong kira. Tentukan sama ada setiap pemegang polisi yang berikut dapat menuntut pampasan daripada kerugian yang dialami. Seterusnya nyatakan jumlah bayaran pampasan yang dapat dituntut. A. Insurans motor bagi kereta Ani mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM400. Ani telah mengalami kemalangan yang menyebabkan kerugian sebanyak RM260. Jadi apa jawapan? Dapat tak dia buat pampasan ataupun dia tak boleh buat pampasan? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Sebab kurang. Sebab kerugian dia sikit daripada Sebab deductible. kerugian dia kurang daripada deductible. Baguslah. Jadi tidak dapat menuntut pampasan sebab jumlah kerugian kurang daripada amount deductible. Okey, B macam mana? Insurans motor bagi kereta Ismadi mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Ismadi telah mengalami kemalangan yang menyebabkan kerugian sebanyak RM1,350. Jadi dapat tak dia buat pampasan? Dapat. Berapa jumlah kerugian dia? Dapat kan? Okey, berapa jumlah pampasan yang dia dapat? RM1,050. Bagus. Dapat menuntut pampasan, jumlah kerugian lebih daripada amount deductible. Jadi bayaran pampasan yang Ismadi akan perolehi RM1,350 tolak dengan RM300. Jadi Ismadi ni akan dapat RM1,050. Baguslah macam itu. Nampak simple kan? Dah boleh jawab tu okey dah. Dah boleh jawab tu dah kira okey. 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 Okey, yang ini pula. Azman mempunyai polisi perubatan bersama peratusan co-insurance. Berapakah peratusan co-insurance? Dia nak peratus co-insurance. Baca soalan tu. Peratus co-insurance sekiranya jumlah kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Azman masing-masing adalah RM60,000 dan RM15,000. Jadi berapakah peratus co-insurance? Boleh kira? Peratus co-insurance. Syarikat insurans dia tanggung RM60,000, Azman dia tanggung RM15,000. Boleh kan?
Jadi nak cari jawapan ni jadikan nisbah sajalah. Nisbah. Nisbah co-insurance. Syarikat insurans RM60,000. Manakala Azman dia tanggung RM15,000. Kemudian cikgu kecilkan, cikgu bahagikan dengan RM15,000 kiri dan kanan. Bahagikan RM15,000 kiri dan kanan. Dapat seperti ini. Dan peratus co-insurance ni mesti dalam peratus. Jadi kalau nak dalam peratus, jadikan peratus lah. Maknanya cikgu darabkan dengan 20. Cikgu darabkan dengan 20 sebab peratus ni nilai paling besar 100. So cikgu darabkan dengan 20. 4 nisbah 1 tu darabkan dengan 20. So dapatlah 80 nisbah 20. 4 darab 20, 80. 1 darab 20, 20. 80 tambah 20, dapatlah 100%. Jadi dia punya peratus co-insurance, peratus co-insurance adalah 80-20. Boleh tak ni anak-anak faham? Faham. Okey. Bagus. Dah nampak dah tu. Okey, cuba tengok soalan yang ini pula. Baca soalan. Ramzan mengambil polisi insurans perubatan dan kesihatan dengan deductible RM1,500 setahun dan co-insurans sebanyak 20% daripada perbelanjaan perubatan yang dilindungi. Ramzan pergi ke hospital pertama kali untuk mendapat rawatan lutut dan kos perubatan adalah RM700. Kos perubatan pada rawatan kedua dan ketiga masing-masing RM2,000 dan RM1,700. Ketiga-tiga rawatan adalah pada tahun yang sama. Berapakah jumlah kos perubatan yang perlu ditanggung oleh Ramzan dan syarikat insurans? Boleh So deductible dia RM1,500. Okey. Kemudian rawatan lutut kali pertama RM700. Ni pergi yang kedua. Cikgu kena back lah ni. Okey. Deductible dia RM1,500. Jadi rawatan yang pertama, rawatan lutut kali pertama RM700. Kurang daripada bayaran deductible. Bermakna kos rawatan RM700 dibayar sendiri oleh Ramzan kerana nilainya kurang dari deductible. Syarikat insurans tidak membuat apa-apa bayaran kepada Ramzan. Jadi besok bila anak-anak tulis jawapan, tulis macam cikgu tunjuk, jelas, terang, nyata dan tepat, bergantung pada isu yang diberi. Kemudian kita tengok pula rawatan kali kedua. Rawatan kali kedua ni adalah sebanyak RM2,000. Okay, rawatan kali kedua ni RM2,000. Jadi baki untuk deductible RM1,500 tolak dengan RM700 daripada rawatan pertama. Jadi baki deductible tinggal RM800. Jadi co-insurance 20% darab dengan RM2,000. Rawatan kali kedua ni kos dia RM2,000 tolak dengan RM800 daripada deductible. So dapatlah RM240. Jadi jumlah yang perlu dibayar oleh Ramzan adalah deductible RM800 tambah dengan co-insurance RM240. Jadi dia akan bayar RM1,040 daripada rawatan kedua. Jadi kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat insurans RM2,000, rawatan yang kedua ni RM2,000, tolakkan dengan bayaran daripada Ramzan RM1,040. Jadi syarikat insurans akan tanggung RM960. Lebih Ramzan daripada syarikat insurans. Tapi bila tengok dekat rawatan kali ketiga pula,
Ataupun ini kaedah yang kedua lah. Kaedah yang kedua untuk dapatkan 960. Dan cuba tengok pula untuk rawatan kali ketiga. Tahun yang sama dia tak tebal dia. 1,500. Tahun rawatan pertama 700. Rawatan yang kedua 800. Jadi untuk rawatan kali ketiga, tidak tebal tu dah jadi kosong. Jadi rawatan untuk kali ketiga, tidak tebal dah jadi, nilai dia dah jadi sipar. Nilai dah jadi sipar. Nilai tidak tebal dah tak ada pada rawatan yang ketiga. Jadi co-insurance dia 20% darab dengan 1,700. Tak ada tolak tidak tebal lah, sebab tidak tebal dah kosong di situ. Dapatlah 340. Jadi jumlah yang perlu dibayar oleh Ramzan pada rawatan kali ketiga, maknanya tidak tebal, kosong. Tambah dengan co-insurance 340. Jadi kosong tambah 340. Jadi bayaran untuk rawatan kali ketiga 340. Jadi berapa syarikat insurans akan tanggung? Jadi syarikat insurans akan tanggung kos rawatan kali ketiga 1,700 tolakkan dengan bayaran yang dibayar oleh Ramzan 340. So syarikat insurans akan tanggung RM1,360. Okey anak-anak, boleh faham ni? Boleh. Okey. Okey. Boleh. Apa dia? Boleh ya? Okey. Satu lagi soalan. Okey. John mempunyai polisi perubatan dengan deductible sebanyak RM1,000. Dan peratus co-insurans dia 75 untuk syarikat insurans, 25 untuk John dalam polisinya. Berapa jumlah wang yang boleh dituntut oleh John bagi bil perubatan sebanyak RM60,000? Cuba kira anak-anak. Ini soalan yang agak simple lah. Dan saya dipahamkan oleh Cikgu Azman, soalan-soalan yang mudah akan diberilah. Jadi soalan macam ni dianggap soalan mudah lah. Deductible dia RM1,000. Jadi syarikat insurans 75%, pemegang polisi dia 25% daripada nilai co-insurans yang diberi 75 palang 25 ya. Jadi John ni dia nak buat tuntutan daripada syarikat insurans ya. Jumlah wang yang dituntut oleh John 60,000 tolak dengan deductible 1,000. Oleh kerana dia tuntut daripada syarikat insurans, kena darab dengan tuntut daripada syarikat insurans, kena darab dengan co-insurans 75%. Sebab dia tuntut daripada syarikat insurans. Jadi kita gunalah co-insurans daripada syarikat insurans 75%. Jadi inilah bayaran yang boleh dituntut oleh John, RM44,250. Daripada RM60,000 kos bil perubatan, John akan dapat RM44,250. Okey, kita tengok pula percukaian dia. Itu dia. Percukaian. Okey, ini soalan isi tempat kosong. Siapa tahu jawapan A? Respon sajalah, tak payah sebut nama. Cakap saja. Jika di tempat kosong nak tulis apa? Tidak dibayar, kenderaan tersebut tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya. Siapa tahu tempat kosong nak tulis apa? Cukai jalan. Cukai jalan. Cukai jalan. Bagus. Okey. B pula, cukai pintu dikutip oleh oleh siapa? Along. Siapa kutip cukai pintu ni? Majlis Pembedaran. Pihak berkuasa tempatan. Itu jawapan lebih tepat lah. Pihak berkuasa tempatan. Okey, C. Cukai tanah ialah cukai yang dikenakan terhadap, ada 3 jawapan di situ. Apa jawapan yang pertama? Pertanian. Pemilik tanah. Tanah perusahaan. Pemilik tanah pertanian.
Yang kedua, tanah perusahaan. bagus, tanah perusahaan. Yang ketiga, tanah bangunan. tanah bangunan. Maknanya yang boleh sebut ni dia baca buku. Bagus, tahniah. Awak baca buku lah tu. D pula, ialah nilai pusingan tahunan seseorang yang menentukan tanggungan untuk didaftarkan bawah Akta Cukai Jualan dan Perkhidmatan. Jadi apa jawapan di ruang kosong ni? Nilai ambang. Bagus. Oh, bagus eh. Bagus. Macam itulah. Okey, yang ini. Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah benar? Cikgu tak baca lah, awak baca A, B, C, D. Yang mana benar? Okey, siapa tahu antara A, B, C, D ni, sebab Cikgu Azman dia akan sediakan juga soalan-soalan objektif. Manalah tahu soalan macam ni boleh keluar. Mana satu antara jawapan A, B, C, D ni yang benar? Respon? A. Jawapan A ya. Jawapan A tu kurang tepat. Jadi jawapan yang benar duduk dekat jawapan D. C. Jawapan D. Individu yang mempunyai pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000 boleh mendapat rebate 400. Ini yang benar. Jadi ABC tu tak benar. Amount pembayaran zakat boleh ditolak daripada pendapatan bercukai, bukan. Dia ditolak daripada cukai pendapatan. Pelepasan cukai boleh dituntut tanpa had. Tidak. Tuntutan ada had. Suami dan isteri masing-masing mempunyai pentafsiran hanya. Pendapatan hanya boleh membuat taksiran berasingan. Bila dia kata hanya tu, maknanya tak ada pilihan lain. Ada. Pilihan lain boleh buat taksiran bersama. Jadi yang benar di sini D lah. Yang benar D ya. Okey, yang ini. Rina membelanjakan RM120 di sebuah restoran. Diberi bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Rina. Senanglah soalan ni. Maknanya 120 darab dengan 6 per 100. Senanglah ni. Jadi itulah cukai dia. RM7.20. Masuk restoran, makan, harga makanan RM120. Jadi kena tambah lagi RM7.20 untuk cukai perkhidmatan. Okey ya. Harga jualan minimal sebuah kalkulator ialah RM71.50. Diberi bahawa cukai jualan yang dikenakan ialah 10%. Hitung harga asal kalkulator itu sebelum dikenakan cukai jualan 10%. Jadi cikgu dah ajar bila kita ada cukai, maknanya dia akan jadi 100 tambah 10. Dia cukai jualan 10% bermakna 100 tambah 10. Dia akan jadi 110%. Jadi 110% ni untuk harga kalkulator selepas cukai iaitu RM71.50. Harga jualan, maknanya harga tu adalah harga yang termasuk cukai jualan. Jadi RM71.50 itu dah termasuk cukai jualan. Maknanya 110% untuk RM71.50. Bermakna kalau nak harga asal, dia merujuk kepada 100%. Harga asal ni merujuk kepada 100%. So jawapan dia 100 bahagi 110 darab RM71.50. Itulah harga asal kalkulator. RM65. Maknanya RM6.50 demi cukai jualan. Okey, yang ini anak-anak tolong kira. Apa jawapan mana satu? A, B, C, D? Respon. Nur Fatihah Hanani, apa jawapan? 5 ES. Mana satu jawapan? A, B, C, D. Mudah ini.
Kos penghasilan sebuah kerusi di kilang Kiwei lah RM85. Diberi cukai jualan yang dikenakan ialah 10%. Tentukan harga jualan minimum untuk sebuah kerusi agar tidak mengalami kerugian. Apa jawapan dia? Alia Farhana, apa jawapan? A, cikgu. Jawapan A. Pandailah Alia. Bagus. Harga kerusi RM85 untuk 10%. Kemudian cukai yang dikenakan 10%, dia jadi 100 tambah 10. 110%. Okey. Jadi berapa harga dia untuk tidak mengalami kerugian? Maknanya 110 per 100 darab dengan 85. Jadi itulah harga dia. Jadi jawapan dia A. Bagus jawapan yang betul. Okey, yang ini pula. Ini agak senang ni. Tengok sekejap Siti Nur Saadiah. Ada tak Siti Nur Saadiah? Di 5 ES. Ataupun cikgu panggil Tuba. Tuba sini. Tuba sini boleh? Tuba, ada tak Tuba dalam cikgu talian? ada. Sekejap. Tuba sini. Okey, boleh. Cuba. Cuba kira. Jika nilai tahunan sebuah kondominium di Kuala Lumpur ialah RM33,600, berapakah anggaran sewa bulanan kondominium tersebut? Senang soalan. Sewa bulanan. RM33,600 bahagi dengan 12. Sebab 1 tahun 12 bulan. Dia nak harga untuk sebulan. RM33,600 ni harga untuk nilai tahunan. Maknanya 1 tahun harga dia RM33,600. Jadi kalau harga sewa untuk 1 bulan bahagi dengan 12. Jawapan ni A. Dapatlah jawapan. Pandai, bagus. Mudahlah. Memang tak patut salah. Okey, yang ini pula. Ini pun senang juga. Ini tajuk-tajuk cukai yang simple lah. Bakar memiliki sebuah rumah dengan keluasan 135 meter persegi, diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 32 sen setiap meter persegi. Hitung cukai tanah yang dibayar oleh bakar setiap tahun. Okey, cikgu nak tanya di sini. Yugita Sibalingam, apa jawapan dia? 5 AC. Ambil kalkulator, tekannya tak, keluar jawapan. Berapa jawapan dia? Yugita? Cukai tanah. Ada tak Yugita dalam talian? Yugita? Tak ada. Ada. Apa jawapan? B. Darab saja Yugita. Darab saja. Cukai tanah maknanya keluasan tanah darabkan dengan cukai untuk setiap meter persegi. Cukai tanah 135 darab dengan harga untuk setiap meter persegi. Itulah bayaran dia. RM43.20. Jangan lupa tu kaedah dia. Okey, yang ini pula. Ini berkaitan pula dengan cukai pintu. Cukai tanah, cukai pintu, cukai perkhidmatan, cukai pendapatan. Semua kena tahu. Diberi sewa tahunan sebuah rumah di kawasan P ialah RM6,000. Dan cukai pintu yang dikenakan adalah sebanyak 2%. Hitung jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh pemilik rumah tersebut setiap tahun. Ini pun soalan senang lah ni. Okey, Muhammad Aslam. Tolong respon Muhammad Aslam, apa jawapan? Muhammad Aslam? Ya. Apa jawapan? Kita nak cari jumlah cukai pintu yang dibayar. Berapa? Mudah itu. B. B. Apa dia? B. B. Confirm? Hmm. Okey.
Maknanya awak kira macam mana tu? Nak cari jumlah cukai pintu. 6,000. Kemudian 6,000. Kemudian 2/100 darab 6,000. okey. Bagus. 6,000 darab dengan 2/100 ya. Jadi dia akan bayar RM120 ya. Jawapan dia B. Cikgu rasa mudahlah, simple. Okey, yang ini pula. Awak tengok gambar laut tu. Lama rindu lama dah tak pergi ke laut. Ke pantai. Halim membeli sebuah rumah kediaman di Melaka. Diberi bahawa kadar cukai pintu adalah sebanyak 3% dan nilai tahunan rumah adalah RM7,945. Hitung bil cukai pintu yang perlu dibayar oleh Halim untuk setiap setengah tahun. Jadi dalam peksa nanti bila awak baca soalan, tolong underline perkataan setengah tahun tu. Maknanya kena bahagi dua lah. Baca elok-elok. Okey, tolong kira ni. Apa jawapan ni? Tolong kira. Okey, Adam Aziz. Respon 5 ES. Adam Aziz. Ya, saya. Apa jawapan Adam Aziz? Saya dapat 119 18 sen. Okey, cikgu kira Okey, jumlah cukai pintu 7,945 darabkan dengan kadar cukai pintu 3%. So dapatlah 238.35 sen setahun. Soalan tanya setiap setengah tahun. Maknanya bayaran ini perlu dibahagi dengan 2. Sebab setengah tahun, setengah lah. So RM238.35 dibahagi 2. So jawapan dia RM119.18. Bagus Adam Aziz. Jawapan yang betul Okey, yang ini pula. Cuba tengok. Roni dikenaki membayar RM768 setahun kepada Majlis Perbandaran berdasarkan bil cukai pintu. Diberi bahawa anggaran sewa bulanan ialah RM1,280. Berapakah kadar cukai pintu tersebut? Berapa? Dia nak kadar cukai pintu pula. Berapa kadar cukai pintu? Biasanya kadar ni dalam bentuk peratus Jadi berapa peratus kadar cukai pintu? Samin Ikram. Ada? Samin Ikram. Samin Ikram. Ada. Tak ada? Okey, tak apa. Ada. Apa jawapan dia? 5%. 5%. Okey, kita tengok betul tak jawapan tu. Jadi anggaran sewa bulanan 1,280. Anggaran sewa setahun, maknanya kalau sewa sebulan 1,280, setahun kali dengan 12. Sebab satu tahun ada 12 bulan. Dapat RM15,360. Jadi kadar cukai pintu, kita ambil 768 bahagi dengan 15,360 kali dengan 100. Jadi dapatlah jawapan 5. Pandai, bagus, tahniah. So jawapan dia 5%. Okay, sekarang cikgu nak pergi cukai pendapatan Cukai ataupun satu lagi soalan Okey, yang ini. Rozana menyewa sebuah bilik di Hotel Melu dengan harga RM150 semalam. Rozana menginap di hotel tersebut selama 3 malam. Ingatlah, underline perkataan tu, 3 malam. 1 malam, 150. Dia duduk 3 malam. Diberi bahawa hotel tersebut mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Rozana. Ini soalan agak mudah ni. Cikgu nak tanya Ain Natasha.
Ada di kelas 5AC. Ada Ain Natasha. Ain? Ada tak Ain? Ataupun cikgu tanya Wong tak Choi? Wong tak Choi? Wong? Ada tak Wong dalam ni? 5AC? Tak ada, senyap ya. Muhammad Daniel. Ada Muhammad Daniel? Muhammad Daniel? Senyap ni. Muhammad Syafiq? Syafiq? Okey, cikgu tanya Sanjita. Sanjita ada? Sanjita? Okey, apa jawapan Sanjita? Dia minta cukai perkhidmatan yang dibayar oleh Rozana. Berapa? RM150 satu malam. Dia duduk 3 malam. Darab 3. Kemudian darabkan dengan cukai yang dikenakan 6%. Jadi cukai perkhidmatan sebistek 150 darab dengan 3 malam. Kemudian darabkan dengan peratus cukai perkhidmatan 6%. Itulah jawapan dia. RM27. RM27. Maknanya 1 malam 150, 3 malam 150 tambah 3. Dapat darab 150 darab 3. Jadi 3 malam dia akan bayar RM450. Kemudian tambah lagi dengan RM27 sebagai bayaran cukai perkhidmatan. Jadi maknanya dia akan bayar 450 tambah dengan 27, 400 berapa? RM77. 477. Itu bayaran untuk Rozana menginap di hotel selama 3 malam. Okey, sekarang kita pergi cukai pendapatan pula. Ni cukai pendapatan. Arifin mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM53,000 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah 280 pada tahun itu. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Arifin untuk tahun tersebut. Jadi pendapatan bercukai RM53,000. Zakat yang dibayar, rebate tak ada. Dia tak ada rebate di sini sebab pendapatan bercukai dia melebihi RM35,000. Maknanya dia tak dapat tolak 400, tak dapat lah. Tak dapat 400 ditolak disebabkan pendapatan bercukai melebihi RM35,000. Kemudian zakat yang dibayar adalah RM280. Jadi untuk mengira di sini, kita ada sediakan jadual cukai pendapatan. Ini jadual dia. Ini jadual dia. Jadi untuk mengira di sini cukai pendapatan RM50,000 yang pertama dia akan bayar cukai RM1,800. Tengok dekat jadual ya. Kemudian dia kena tambah dengan baki dia. Baki bermakna RM53,000 tolakkan dengan RM50,000 darabkan dengan kadar peratus dia iaitu 14. Ni 1,800 Jadi baki dia RM53,000 tolakkan dengan RM50,000 darabkan dengan kadar cukai pendapatan 14%. So dapatlah jawapan 420 bila cikgu kira. Kemudian tolakkan dengan zakat yang dibayar. Jadi dia bayar 200. Jadi tolak dengan zakat 280. Jadi inilah jawapan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Arifin. 1940. Rasa saya anak-anak boleh faham lah. Simple lah ni. Okey, yang ini pula Borhan mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM120,284 pada tahun 2020. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Borhan untuk tahun tersebut.
Jadi pendapatan bercukai dia RM120,284. Jadi maknanya dia tak dapat rebate lah sebab pendapatan bercukai melebihi RM35,000. Kemudian kita gunakan jadual cukai pendapatan. Ni. Jadi untuk RM100,000 yang pertama, dia kena bayar RM10,900. Tu dia. Baki maknanya RM120,284 tolakkan dengan RM100,000, darabkan dengan kadar 24%. Jadi bila dikira, dapatlah 4868 16 sen. Jadi bila cikgu tambah dengan RM10,900, inilah bayaran cukai pendapatan yang perlu dibayar. RM15,768.16. Boleh tak anak-anak ni? Boleh. Adenin, boleh tak Adenin? Boleh. Irfan? Irfan boleh? Boleh. Firdaus, ada Firdaus? Firdaus ada tak dalam ni? Tak ada. Kelas lain? Okey, yang ini pula. Sudah sekolah lain cikgu. Okey, tak apa. Okey, yang ini pula. Cuba kira. Ini ada jadual di situ, tolong kira. Jadual di bawah menunjukkan jumlah pendapatan dan pelepasan cukai Encik Ramli bagi tahun 2020. Jumlah pendapatan RM56,000, jumlah pelepasan cukai RM28,000. A. Hitung cukai yang perlu dibayar oleh Encik Ramli. B. Berapakah jumlah rebate cukai pendapatan yang dinikmati oleh Encik Ramli? Okey, tolong kira jawapan A dengan B. Cikgu ada bagi soalan kerja rumah berkaitan dengan soalan-soalan ubahan dan juga soalan-soalan metrik. Tolong buat kalau ada problem di situ, tolong PM cikgu lah. Okey, kita nak cari cukai yang perlu dibayar oleh Encik Ramli. Jumlah pendapatan, pendapatan tahunan RM56,000. Pelepasan cukai RM28,000. Okey. Jadi pendapatan bercukai RM56,000 tolakkan dengan RM28,000. Pendapatan yang perlu dibayar ataupun pendapatan bercukai dia adalah RM28,000. Kemudian kita gunakan jadual cukai pendapatan. Itu dia. Jadi untuk RM20,000 yang pertama, RM150. Kemudian baki dia, maknanya RM28,000 tolak dengan RM20,000, baki dia RM8,000, darabkan dengan kadar peratus dia 3%, dia akan dapat RM240. Jadi bila cikgu tambah di situ, dapatlah RM390. Jadi cukai kena bayar bagi tahun taksiran tersebut RM390. Kemudian oleh kerana pelepasan pendapatan bercukai dia RM28,000 kurang daripada RM35,000, dia akan dapat rebate RM400. Dia akan dapat rebate RM400 lah. Jadi rebate cukai individu ni kurang daripada RM35,000, kita ambil lah RM390. Jadi cukai kena bayar bagi tahun 2020, bila cikgu tolak di situ, kosong. Makna Ramli ni tak kena bayar cukai. Jadi cukai yang perlu dibayar oleh Cik Ramli RM390. B apa dia? Berapakah jumlah rebate cukai pendapatan yang dinikmati oleh Cik Ramli? Cik Ramli menikmati RM390 sebagai rebate. Pelepasan cukai kerana pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Okey, faham Itu kaedah pengiraan dia. Boleh cikgu rasa okey lah.
Okey, kita tengok soalan ni. Okey, ni diberi satu jadual lah. Jadual cukai pendapatan, sebenarnya panjang jadual ni. Cikgu ambil sebahagian sahaja. Cikgu ambil yang berkaitan dengan soalan. Okey, tolong kira yang ini. Amin adalah graduan baru dan mendapat pekerjaan dengan gaji bulanan sebanyak RM2,000. Hitung jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar jika dia mempunyai pelepasan cukai sebanyak RM9,000. Okey, anak-anak tolong kira. Apa jawapan dia? Kira sekejap. Gaji dia sebulan RM2,000. Mana kalau setahun, darab dengan 12 lah. Gaji sebulan RM2,000, gaji Amin ni. Kalau setahun, darab dengan 12. Jadi gaji dia, pendapatan dia setahun, pendapatan tahunan dia RM24,000. Kemudian pelepasan cukai dia RM9,000. Jadi pendapatan bercukai, jumlah pendapatan tolak dengan pelepasan cukai. Ini kaedah mencari pendapatan bercukai. Maknanya 24,000 tolak dengan 9,000. Jadi pendapatan yang bercukai adalah 15,000. Kemudian nak cari cukai pendapatan, kita akan guna jadual. Okay, ini jadual dia. Jadi 5,000 yang pertama, tiada bayaran, kosong. Baki dia 15,000 tolak dengan 5,000. Kemudian darab dengan 1% kadar dia. Kemudian oleh kerana pendapatan bercukai dia 15,000 tidak sampai 35,000, bermakna dia dapat rebate 400. Tolak dengan 400. Sebab pendapatan bercukai tidak melebihi 35,000. Jadi bila kita kira di sini, dia dapat negatif 300. Macam mana pula nak bayar duit negatif? Bila negatif bermakna kosong lah. Bila negatif bermakna kosong. Jadi Amin tak kena bayar cukai pendapatan. Itu cara tulis jawapan ya. Okey, yang ini. Ini jadual yang soalan yang kedua pula. Okey, ini soalan dia. Okey. Alamak, lupa nak tutup. Nampak pula. Okey, tak apa. Cuba kira ni. Apa jawapan untuk Syamin ni? Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Syamin. Syamin mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 53,000 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun itu. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Syamin untuk tahun tersebut. Okey anak-anak, cikgu bagi 2 minit untuk kira. Di sini ada satu benda yang cikgu tak tutup dah kelihatan di sini. Tak apalah. Okey, cuba kira apa jawapan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Syamin. Muhammad Daniel, ada tak Muhammad Daniel? Saza Zaidati? Jadi pendapatan bercukai RM53,000. Zakat RM280. Kemudian kita pakai jadual. Ini jadual dia. Jadi 50,000 yang pertama dia bayar 1,800. Kemudian baki dia 53,000 tolak dengan 50,000 darab dengan kadar dia 14%. Okey. Kemudian jangan lupa tolakkan dengan zakat yang dibayar RM280. Di sini dia tak dapat rebate 400 sebab pendapatan dah melebihi, pendapatan bercukai dah melebihi RM35,000.
So bila kita kira di sini, so bayaran yang harus dibayar adalah RM1,940. Okey, yang ini soalan seterusnya. Okey, tolong kira. Cikgu rasa soalan ni cikgu dah bagi kan? Dulu. Okey, tak apa. Kita pergi, ada lagi 10 minit. Kita nak pergi soalan metrik ya. Metrik. Boleh ya? Okey, ini soalan metrik. Soalan ni dia minta pelajar mencari nilai P dan nilai K. Yang penting sekali awak tengok di sebelah kanan ya. 1001 ni dikenali sebagai metrik identity ya. Kalau di sebelah kanan tu lahir metrik identity, makna yang depan ni merupakan metrik asal didarabkan dengan metrik songsang. Metrik asal bila darab dengan metrik songsang, dia melahirkan metrik identity ya. Jadi kita rujuk kepada metrik yang ada nombor 1, 2, 4, -3 ni, yang belakang ni, sebagai metrik asal. So yang depan ni dah tentu metrik songsang dia. Jadi untuk cari metrik songsang, 1 turun ke bawah, -3 naik ke atas. Betul lah ni. Jadi kalau tengok dekat depan ni, -3 naik ke atas, 1 turun ke bawah. Betul. Betul ya? Betul lah. So -3 naik ke atas, 1 turun ke bawah. Itu dia. Itu kaedah cari metrik songsang. Kemudian 2 akan ditukar kepada -2, 4 akan ditukar kepada -4. Jadi penjuru yang ini pula, tukar tanda nombor kekal abadi. Tukar tanda nombor kekal abadi. So 2 ni jadi -2. Kemudian 4 jadi -4. Jadi kalau kita buat perbandingan, jadi P ni di atas, dia sepadan dengan -2 di bawah ni. Jadi jawapan P adalah -2. Kemudian awak carikan penentu dia. 1 bahagi penentu, jadi penentu adalah 1 darab -3, tolak 2 darab dengan 4. Kemudian kita lakukan proses bandingan, jadi P ni dia sama dengan kedudukan -2. Itulah jawapan P ya. Kemudian K dekat bawah, dia sepadan dengan yang di sebelah bawah. Jadi K adalah 1 darab -3 tolak 2 darab 4. Itulah jawapan untuk K ya. Jadi K adalah -11. Itu jawapan K. Oh, tengok rambutan dia, merah menyala. Okey. Okey, yang ini, ini pun sama. Metrik di sebelah kanan tu metrik identity 1001. Jadi kita nak cari jawapan. Okey. Biasanya yang ada nombor ni kita salin balik semula. Yang ada huruf ni kita sediakan metrik yang kosong sebab kita nak isi dengan metrik songsang. Jadi kita dapatkan metrik songsang, 7 turun ke bawah, -2 naik ke atas. Itu metrik songsang. Okey. Kemudian -2 jadikan 2, 5 jadikan -5. Kemudian awak banding lah. Jadi bila awak banding P ni, pasangan dia -2. M, pasangan dia -5. Itu dia. Jadi P berpasang dengan -2, M berpasang dengan -5. Kemudian dia di bawah 1 ni penentu matriks, iaitu 7 darab -2 tolak -2 darab dengan 5. Jadi N di bawah, pasangan yang di bawah. Jadi N ni berpasangan dengan 7 darab -2 tolak -2 darab 5. So jawapan N -4. Itu jawapan P, M dan N. Okay anak-anak, S, M, K, S. Boleh ikut tak boleh ikut ni?
Boleh. Boleh. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang lah. Okey, kita nak cari matrik songsang, inverse matrik dalam bahasa Inggeris. Dalam BM, matrik songsang. Ini matrik yang diberi. So, nak cari matrik songsang, formula dia 1 bahagi negatif 4 darab negatif 5 tolak 6 darab dengan 2. Ini kaedah mencari matrik songsang. Kemudian awak letak matriks negatif 5 naik ke atas, negatif 4 turun ke bawah. Kemudian 2 dengan 6 ni tukar tanda, 2 jadi negatif 2, 6 jadi negatif 6. Kemudian kita buat penyelesaian untuk penentu di sini. Inilah jawapan matrik songsang. Jadi kalau keluar nanti boleh buatlah. Agak mudah. Soalan yang agak simple. Jangan lupa tulis kedatangan. Okey, yang ini soalan 2012. Produk ni bermaksud darab. Dia nak jawapan untuk A berkuasa 2. A berkuasa 2 bermaksud A darab A. Jadi dekat sini cikgu bagi tumpuan pada jawapan. So jawapan tak sama pada 4 jawapan di bawah ni. Jadi kita akan cari jawapan di bawah. Okey, A kuasa 2 bermaksud A darab A. A kuasa 2, A darab A. Ambil matrik A, darab lagi sekali matrik A. So, cikgu darab di sini. Kemudian kita nak carikan jawapan dia. Oleh kerana jawapan pada ABCD tu, kita pilih jawapan di bawah. Jadi, kita guna kaedah tadi. Tadi cikgu dah ajar matrik yang depan ni tutup mendata. Matrik yang kedua ni tutup tegak. Oleh kerana jawapan ABCD ni nombor yang kita nak cari duduk di bawah, bermakna cikgu tutup di atas. Tutup di atas. Jawapan yang kita nak cari duduk di belakang, bermakna tutup di hadapan. Matrik yang kedua tu kena tutup tegak. Tegak. Di hadapan. Jawapan pun tutup di hadapan tegak. Okey. Kemudian yang tak tutup tu kita darab untuk cari jawapan dia. Jadi maknanya 3 darab 2 tambah 1 darab 1. So jawapan dia 7. Bila cari dekat ABCD, 7 berada pada jawapan C. C lah jawapan. Boleh Jangan cari semua nombor kalau kita cari semua nombor. Kecuali soalan ni dalam kertas 2. Kalau soalan tu dalam kertas 1, memadai kita buat begini sebab kita nak cari jawapan dalam ABCD. Itu sahaja. Jadi jangan membazir masa simple lah. Cikgu tunjuk simple sahaja. Tidak ada problem di situ. Tidak ada problem. Okey, yang ini satu lagi contoh. Oh, jawapan cikgu tu pun nak buang. Dah ada jawapan dia B. Okey, tak apa. So yang ini matrik yang depan ni tutup mendata. Matrik yang kedua tutup tegak. So matrik yang depan ni cikgu tutup di atas. So jawapan pun tutup di atas. Matrik yang kedua tak boleh tutup sebab ada satu lah. Sebab kita nak tutup tegak, tak payah tutup lah. Sebab ada satu je. So darab sajalah. 3 darab 4 tambah 2 darab 1 sama dengan Y. So dapatlah jawapan Y dia. 14. Jadi bila perhatikan di sini anak-anak, jawapan Y 14 ni ada satu saja jawapan. Iaitu pada jawapan B. Jawapan A, C, D, Y bukan 14. Bermakna jawapan X tak perlu dicari. Itu kaedah kita tackle soalan. Kalau jawapan Y 14 tu ada pada 2 jawapan, perlu cari jawapan X. Disebabkan jawapan Y tu ada satu saja yang 14, yang lain bukan 14, X tak payah cari. Jadi jawapan dia confirm jawapan B. Itu simple. Rasanya okey lah. Boleh kan? Okey, yang ini macam mana? Oh, cantiknya buah anggur dia. Diberi PQ sama dengan R, di mana peringkat matrik P 2 dengan 3,
peringkat metrik Q adalah M dengan 4. Nyatakan nilai M yang mungkin. Jadi kita tulis ya. P ni peringkat yang diberi untuk metrik P 2 dengan 3. Okey. Manakala peringkat untuk metrik Q ni pula diberi M dengan 4. Okey. Oleh kerana metrik ni boleh darab untuk menghasilkan jawapan metrik A, apa syarat untuk hasil darab metrik? Syarat untuk hasil darab metrik kena pastikan nombor 3 ni dengan M ni dalam keadaan sama. Jadi dua metrik boleh darab apabila 3 ni dengan M ni dalam status sama. Mana M tu jawapan dia 3 lah. Sebab 3 kena sama dengan M. Jadi M tu sepatutnya 3. Jadi kalau M ni bukan 3, metrik ni dalam keadaan tak boleh darab. Jadi untuk darab, awak perhatikan nombor di belakang dengan nombor depan ni. Peringkat metrik. Kalau sama, boleh darab. Kalau berbeza, metrik tak boleh darab. Jadi cikgu tengok jam sudah melepasi pukul 1 petang. Jadi inilah yang boleh cikgu bantu. Cikgu Dania ada apa-apa nak respon? Nak bagi apa-apa semangat ke dengan pelajar-pelajar ni dalam talian? Jangan left lagi ya. Kita bercakap dalam 2-3 minit ya. Okey. Ada apa ni? Tak ada apa-apa kot dari saya. Cuma saya cakap saya tahu bila belajar maths time tengah hari semua mengantuk kan. Ya. Terbiasa. Tapi kena semangat lah. Ya. Itu je. Tapi sekarang disebabkan Google Meet ni, kita boleh bantu sebab kita berada di hadapan laptop tanpa cikgu pun tak nampak muka. Hanya dengan suara saja. Awak tutup kamera, muka tak nampak. Jadi awak boleh sediakan kopi ke, teh tarik ke, mi air bandung ke benda semua di atas meja tu boleh bantulah masa belajar tu supaya mata tak mengantuk. Jadi sambil kunyah biskut pun boleh ya. Jadi itu saja dapat cikgu bantulah untuk ulang kaji ni. Dalam tempoh 2 jam ni tak lama dan jadi semua yang ada dalam talian ni tolong buat ulang kaji ya untuk tajuk ubahan matriks insurans dan cukai ya sebab awak akan menghadapi ujian pada minggu hadapan. Jadi kalau tak ada apa-apa, terima kasih pada Cikgu Dania Farhana dan terima kasih pada semua yang ada. Mohon maaf kalau cikgu terkasar bahasa. Jaga diri elok-elok sebab sekarang kita dalam keadaan wabak COVID-19, pandemik COVID-19 ni cukup bahaya.